الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، kita sambung kembali bacaan kitab Idaman Hati, Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Kunci ke-13, yakni berbelanja kepada keluarga pada hari Ashura. Kita dah baca tadi. Maka lazimi pada setiap Ashura, yakni 10 Muharram, untuk kita melaksanakan sunnah ini, kerana disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Sesiapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya dan isterinya pada hari Ashura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya pada sepanjang tahun tersebut. Dan ini adalah amalannya para ulama, para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditinggalkan perkara ini. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamal dalam Syarah Manhaj, dalam hasyiah beliau, kata beliau, yustahabbu fihi ay Ashura, disunatkan pada hari Ashura, at-tawsi'atu 'ala al-iyali wal aqarib, yakni meluaskan rezeki kepada keluarga dan juga kepada kaum kerabat. Wa tasadduqu 'ala al-fuqara'i wal masakin min ghairi takallufin, dan bersedekah kepada fuqara' dan masakin tanpa berlebih-lebihan, maksudnya tidak sampai menyusahkan dirinya. Fa in lam yajid syai'an, kalau tidak ada apa-apa, duit tak ada, tak boleh nak mampu nak belanja dan seumpamanya dengan material, falyuwassi' quluqah, maka bagi akhlaknya mulia, dia luaskan orang dengan akhlaknya yang mulia, buat baik dekat orang. Hari Ashura tak mampu nak keluarkan dalam bentuk kewangan, pergi buat baik dengan keluarga kita, pergi melawat mereka, ziarah mereka dan seumpamanya, itu termasuk dalam perkara yang akan memudahkan rezeki kita. Dalam Hawashi Al-Madaniyah bagi Manhajil Qawim, ini karangan Al-Imam Al-Qurdi rahimahullah, kata beliau, wa yusannu at-tawsi'atu 'ala al-'iyal fi yaumi Ashura, disunatkan meluaskan rezeki pada keluarga pada hari Ashura. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya pada sepanjang tahun tersebut, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang telah kita bacakan pada permulaan perbicaraan tadi. Pertama, saya ucap terima kasih kepada Ustaz Wan Azran belanja Coffee Bean. Ya. Tahu kita kenal kopi dia. Dia main pinjam, main tak kopi kat kita. Jazakumullah khairul jazak. Allah murahkan rezeki beliau. Amin. Kunci ke-14. Kunci ke-14, melazimi bacaan surah Waqiah setiap malam. Ini jangan ditinggalkan. Lazimilah al-Waqiah, wahai teman, setiap malam janganlah ditinggalkan. Jika amalan ini tak kau tinggalkan, bagimu pahala tidak kefakhiran. Yang pertama, dapat pahala. Karena Nabi sebut dalam hadis, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Jadi bacaan tadi dah dapat pahala, kemudian kamu tidak akan mendapatkan kefakhiran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ni dhaif, tapi diriwayatkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Sunni dalam Amalil Yawm wal Lailah, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, meriwayatkan tentang sebahagian orang di kalangan para sahabat mencela Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena dia tidak meninggalkan ataupun memberikan sedikit pun daripada harta warisan beliau kepada anak-anaknya.
Maka kata beliau, kenapa saya nak bimbang? Sedang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada saya suatu perbendaharaan yang besar, iaitu dibacakan surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka keluarga saya tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Ini keyakinan beliau yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis disebut, man qara'a surat Al-Waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Sesiapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan terkena dengan kefakiran selama-lamanya. Amalkan. Tak payah mana surah Waqiah. Kumpul dengan ahli keluarga kita, duduk dengan mereka sebelum tidur, baca surah Waqiah ramai-ramai. Moga-moga akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya mendapatkan kebahagiaan dunia sahaja dengan diluaskan rezeki, tetapi juga diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sa'altu ba'dha masyayikhina amma ya'taduhu awliya'una min qira'ati suratil Waqi'ah fi ayyamil usrah. Kata beliau, aku bertanya kepada sebahagian para guru tentang para awliya yang mengamalkan dan kebiasaan mereka membaca surah Waqi'ah pada ketika mana hari-hari yang berlaku kesusahan, maja'ah. Ini macam berlaku sekarang di Selangor dan seumpamanya. Saya kalau kata ada di kalangan saudara-saudara kita di sana yang mendengar perbicaraan kita pada malam ini, lazimi surah Waqiah, baca ramai-ramai sambil-sambil dalam keadaan kita kemah rumah dan seumpamanya. Jadi ada masa kita akan tidur juga waktu malam, jadi baca Waqiah sebelum tidur. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan. Maka kata Imam Ghazali, ditanya kepada para guru, para awliya Allah, kalau ada kesusahan macam tu, maka mereka baca surah Waqiah. Alaysal muradu bihi an yadfa'allahu bihi syiddah anhum wa yuwassi' alaihim fid dunya. Ya, ini soalan Imam Ghazali. Bukankah bila mana mereka meminta begitu, bermaksud mereka minta untuk dihalang kesusahan dan diluaskan dunia kepada mereka? Maksudnya di sini soalan dia, takkan wali-wali nak dunia? Fakaifa yasihhu iradatu mata'id dunya bi'amalil akhirah? Bagaimana boleh untuk nak dunia dengan melakukan amal akhirat? Maka fa'ajaba bi anna muradahum, kata guru, yakni guru menjawab kepada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali juga guru besar. Ini ditanya kepada gurunya. Kata gurunya, bi anna muradahum, hakikatnya niat para wali dalam membaca ketika mana yaum al-usrah an yarzuqahum qana'atan. Tengok, agar direzekikan mereka qana'ah. Ini kenapa dibaca Waqiah ketika hari kesusahan? Ini adat para wali, karena untuk direzekikan qana'ah, bagi rasa tenang, cukup dengan apa yang ada. Itu satu. Au qutan yakunu lahum uddah ala ibadatihi, ataupun mendapatkan sedikit daripada makanan untuk membantu mereka melakukan ibadah. Itu yang kedua. Wa quwwatan ala darsil ulum atau durusil ulum, ataupun diberikan kekuatan untuk mereka mempelajari ilmu. Hadza min iradatil khair la dunya. Dan ini semua adalah tujuan kebaikan, bukan dunia semata-mata. Jadi mereka minta kepada Allah diluaskan untuk apa? Untuk perkara-perkara tadi, untuk belajar, untuk mengaji, agar mereka jadi orang yang cukup dengan apa yang ada, agar mereka rasa cukup makanan tadi untuk mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qira'atu hadhihi surah 'inda shiddati fi amri rizqi waradat bihi al-akhbar wa ma'thura 'an as-salaf hatta utiba Ibnu Mas'ud fi amri waladihi idza lam yatruk lahum dinaran faqala qallaftu lahum suratal Waqiah. Ini pernah dicela Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu Zunnurain, pernah mencela ataupun pernah menegur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak tinggalkan sedikit pun dinar kepada anak kamu? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, khallaftu lahum suratal Waqiah. Saya nak bimbang apa? Saya dah tinggalkan mereka surah Waqiah agar mereka rasa cukup dengan apa yang ada. Ini maqamnya lain, ini bukan maqamnya kita. Itu maqamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bukan semua kita macam dia, dan bukan semua keluarga kita macam beliau. Anaknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud,
Karena beliau tahu anak dia lah dia baca macam tu, dia cerita macam tu. Kita tak salah duk buat kemah, boleh. Boleh? Kita nak mati, sedekah habis semua harta. Lepas tu orang tanya, anak-anak nak duduk mana abah ni? Khallaftu lahum suratal waqi'ah. Lepas tu anak maki hamun dia lepas dia meninggal. Anak kata celaka apa aku. tinggal surah waqi'ah kat kami kata. Ingat kami wali. Dia pun tak wali, dia kata gitu kat kita. Tak kacau kita nanti. Maka ikut kepada makamnya kita. Kita ni orang awam, orang biasa, buat seperti mana yang telah Nabi SAW tunjukkan contoh yang tauladan, dan sahabat juga tunjukkan contoh mengikut kepada makam mereka masing-masing. Tamam. Nabi kata wasulusu katsir. 1/3 pun dah banyak kata Nabi. Maka 1/3 kita niatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk kita wakaf, untuk kita wariskan dan seumpamanya, ataupun kita sedekah. Manakala 2/3 lagi adalah untuk harta kepada anak isteri kita, insyaallah. Kunci yang ke-14, melazimi bacaan, bacalah. Kunci yang ke-15, menunaikan solat duha. Solat duha sebab diluas rezeki, jangan ditinggalkannya pasti merugi. Ini pesanan junjungan yang mulia kepada Abu Hir, teman yang setia. Abu Hir, siapa Abu Hir? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama gelaran beliau yang lain adalah Abu Hir. Rasulullah pernah menyebut kepada beliau, ya Aba Hir, wahai Abu Hir, maksudnya bapa kucing. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam Syawariqul Anwar tentang kelebihan bagi solat duha. Faqad jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha sababun li baqa'id ni'mah. Ini sebab kepada kekalnya nikmat Allah, wa sa'atir rizqi, wa hifdzis sihhati, dijaga kesihatan kita. Dan diberikan keluasan rezeki. Wa hiya salatu syukri 'alal 'afiyah. Ini salat syukur kepada keafiatan yang Allah Taala beri. Wa tadfa'u an sahibiha bala'a yaumihi dzalik. Maka akan terhalang daripada orang yang menunaikan solat duha pada hari tersebut, daripada balak pada hari tersebut. Baik, kalau kena balak, macam mana? Dia sembahyang duha, aksiden juga belah kali. Aksiden dia dengan solat duha tak sama dengan aksiden tak solat duha. Itu beza dua perkara. Orang yang aksiden tapi dia solat duha, jangan dia kata, baca, ustaz baca dulu dalam Syawariqul Anwar, kata sebut macam-macam. Ni saya sembahyang duha, aksiden juga. Dia ingat kalau sembahyang duha, dia lepas tu tak mati terus. Dia aksiden, tapi aksiden dia tak sama keadaan dengan dia tak sembahyang duha. Keadaan dia berbeza. Kalau dia sakit, dia akan jadi sabar. Tak pun, sakitnya akan jadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak solat duha. Maka jangan tinggal solat duha. 2 rakaat. Sayyidina Umar tidak tinggal solat duha 8 rakaat sehari. Paling banyak solat duha yang mu'tamad 8 rakaat pada waktu duha lah. Solat duha, nama pun solat duha. Solat duha dibuat tengah malam lah. Solat duha, waktu duha lah. 8 rakaat. Jangan tinggal. InsyaAllah sama-sama kita beramal dengan perkara tersebut. Dan disebutkan, wa mimma yuwassi'u fi ar-rizqi salatul duha. Dan Nabi sebut dalam hadis, salatul duha tajlibu ar-rizqa wa tamfil faqra. Solat duha menarik rezeki, menghalang kefakiran. Tamam? Dan Nabi sebut dalam Sahih Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nabi kata setiap hari seseorang bagi tulang sendinya ada sedekah. Setiap tasbihnya sedekah. So kalau dia bertasbih pagi itu, sedekah dah kepada salah satu tulang sendi dia. Berapa tulang sendi? 360 tulang sendi. Yang perlu disedekahkan pada setiap hari. Kalau tak sedekah, yang tu yang jadi masalah. Dan ingat, binatang pokok kalau tak berzikir, maka hari itu dia akan diburu.
Kijang kalau hari itu kena tembak, maknanya hari itu dia tak zikir pagi tu. Dia terlupa. Dia mungkin tangguh zikir waktu petang. Rupanya dia tertangguh, kena pam. Alhamdulillah, dapat rezeki kepada ahli zikir. Dapat rezeki kepada ahli zikir. Disebut oleh para ulama, binatang kalau dia tidak berzikir pada pagi tersebut, maka dia akan diburu. Pokok kalau tidak berzikir, maka dia akan ditebak. Bila pokok mula tak berzikir, dia akan mula ditebak. Ghalibnya macam tu lah. Saya duduk tengok pula kijang kena tembak, ni tak zikir dah ni. Patut kena tembak pun. Dia tak zikir kali tu. Kalau dia tak kena tembak tak kena, hari tu dia zikir, cukup zikir dia. Nak tembak tak kena, pung depan-depan lah, lari. Ni cerita, nah. Bukan berlaku saja, cerita. Kalau berlaku macam tu lah, lari. Jadi macam mana? Kita kata, tu maksudnya dia telah berzikir pada pagi itu, pagi dan petang, cukup lengkap dengan musabba'at sekali dengan wazifah zarukiyah, kan? Jadi selesai baca yang tu, memang tak boleh nak buru lah, payah cari berita mana tak jumpa. Baik, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, amrun bil ma'ruf sedekah, nahyun 'anil munkar sedekah. Semua benda tadi berat tak? Banyak tak? Banyak. Tapi kesemuanya tujzi'u, kata Nabi, wa yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'uhuma ad-duha. Tamam? Semua tadi akan dikira kalau seorang tu sembahyang 2 rakaat duha. Selesai semua. Nampak? Tapi hak tu tak buat. Tawarah solat duha ni, masya-Allah, tinggal solat duha. Tak buat juga. Nak kena istiqamah. Itu yang paling utama sekali. Tamam? Baik. Seterusnya, solat duha sebab diluas rezeki, jangan ditinggalkan jangan ditinggalkannya pasti merugi. Nya solat duha lah. Ini pesanan junjungan yang mulia kepada Abu Hir, teman yang setia. Nabi pernah berpesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Awsani Khalili," kata Sayyidina Abu Hurairah, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahrin." Telah mewasiat kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 hari sebulan. Wa rak'atai duha wa an utira qabla an arquda. Maksudnya kena sebelum tidur kena solat witir terlebih dahulu. Witir 1 rakaat pun, walau 1 rakaat. Tamam? Tapi melazimi witir dengan 1 rakaat ni khilaful aula. Baiknya buat 3 rakaat. Ya. 3 rakaat, 2 salam, ataupun 3 rakaat, 1 salam. Solat duha boleh buat 8 rakaat, 1 salam. Boleh. Nak buat 8 rakaat, 1 salam terus pun boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh, solat tarawih. Tarawih tak boleh lah, buat 20 rakaat, 1 salam. Nah, tak sah. 4 rakaat pun tak sah. Buat kita kot Masjid Bukhari tak buat lah. Kot masjid lain tiba-tiba kata kita cadang tahun ni kita nak buat tarawih lebih cepat sikit, 4 rakaat, 1 salam. Boleh kot, sebab dia solat sunat. Tak. Solat tarawih dia sunat tapi mengambil seperti tempat wajib. Maka dia kena 2. Tak boleh 4, 1 salam. Solat lain boleh, tak ada masalah. Duha 8 rakaat, 1 salam. Nah, tasbih. Solat tasbih berapa rakaat, 1 salam. Boleh. Solat apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat witir 13 rakaat, 11 rakaat, 1 salam. Sila, tak ada masalah. Boleh. Kalau nak buat macam tu. Kunci yang ke-16. Setengah jam kita baca ni, ataupun sekurang pada setengah jam kita baca ni. Ada baki setengah jam lagi untuk khatam kitab ni. Akan khatam dengan bimbang. Bila disebut khatam, insya-Allah khatam. Makanan yang makan makanan yang terjatuh daripada bekas. Ni kena ingat. Jangan rasa jijik dengan makanan yang jatuh. Yang ni penyebab kepada rezeki berkat. Ini orang tua-tua dulu cukup pesan ni. Tapi dia tak sebut hadis. Dia sebut kata ambil tu, makan tu hak keliling-keliling tu, makan tu berkat lagi, teriak dia lagi. Kita pun makan. Bila mengaji dah, ada hadis rupanya. Maknanya masyarakat kita ni hidup dengan hadis sebenarnya. Cuma dia tak cerita. Dia hidup dengan orang tua-tua, dengan para guru, dengan para ulama. Tok guru cerita dalam majlis, dia ingat kata suruh kutip saja. Hadis tak ingat. Amanah lah. Daripada dia duduk sebut qala Rasulullah SAW, bersebut tak betul. Kerana man kadzaba alayya muta'ammidan lah.
Ada, dia tak sebut hadis, dia sebut terus amalan, suruh anak-anak buat. Maka kita buat. Makanan yang gugur jangan kau abaikan, pungutlah kembali di mulut letakkan. Pungut kembali di mulut letakkan, jangan pungut saja buah dalam pinggan. Pungutlah kembali di mulut letakkan. Dengan syarat makanan tadi tidak kotor lah. Jatuh atas tik lembu, tak payah kutip lah. Dia sampai pulun sangat pula dah. Tak, tengok kepada tempat yang baik lah. Tempat yang jatuh tadi kalau kata elok, tidak ada masalah, tidak kotor. Kotor di sini maksudnya tidak najis, jatuh atas najis. Maka kutip dan letakkan di mulutmu. Padanya faedah jangan diremehkan, telah disebut oleh Rasul junjungan. Nabi kata apa dalam hadis riwayat Imam Jabir? Man akala ma yasqutu minal khiwani wal qas'ah. Sesiapa yang makan makanan yang jatuh daripada khiwan wal qas'ah. Khiwan adalah bekas makanan. Kalau qas'ah juga bekas makanan, tapi boleh dimakan 10 orang. Qas'ah. Nabi berkata kalau yang jatuh daripada talam makanan tadi ataupun yang jatuh daripada bekas makanan kita, siapa yang kutip amina minal faqri, maka dia akan jaga daripada kefakiran, dia tak fakir insya-Allah. Wal baras wal juzam, dia akan terjaga daripada sopak dan penyakit kusta. Penyakit sopak dan kusta pun akan jauh daripada dia. Ini maksudnya ubat sekali. Makan makanan yang gugur ni, jatuh di bawah pinggan kita tu, ini ubat. Wasurifa an waladihil humqu, dan dijauhkan daripada anaknya kebodohan. Nak bagi anak kita cerdik, makan makanan yang jatuh tadi. Atas meja makan yang kita makan, kutip balik makan. Kalau tak kotor lah. Dan kata riwayat yang lain daripada Hajjaj ibnu Allad, hadis marfu', u'tiya sa'atan fil rizqi, katanya. Diberikan kepadanya keluasan pada rezeki, wa wuqiyal humqu fi waladihi wa waladi waladihi, dijaga kebodohan daripada anaknya dan cucunya. Cucu tak bodoh, anaknya pun tak bodoh, insya-Allah. Dan disebut dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, man akala ma yasmutu minal ma'idah, siapa yang makan makanan yang jatuh daripada hidangan, kharaja waladuhu sabahal wajhi, maka anaknya akan keluar dalam keadaan wajahnya cemerlang, maksudnya segak. Nak dapat anak lawa, segak, makan makanan yang gugur daripada bekas makanan tadi. Hak kita lah, tak ada kutip orang. Kita makan kutip jatuh, kutip hak kita lah. Kawan pun kita pergi kutip juga, tak pergi makan. Tak payahlah sampai tahap tu. Wa nafa'anhu al-faqru, maka wa nafa'anhu al-faqru, maka ternafi daripadanya kefakiran. Ini amalan para ulama, para salihin daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bila disebut apa dia? Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyaquz falyumit ma kana biha min adza. Kalau jatuh makanan, ambil, buang mana-mana kotoran yang ada tersebut. Kalau dia kotor tidak najis, kalau najis tak boleh lah. Wala yad'ha li syaitan, jangan kamu tinggalkan dia kepada syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil, mindil jangan macam mandil, isim alat. Wala yamsahu yada, wala yamsahu, wala yamsahu la yamsahu, wala yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, jangan disapu tangannya. Kalau jangan, maka kena baca yamsah, tak boleh baca yamsahu. Wala yamsah yadahu, la tadi la nahiyah, maka kena jazam. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakata. Tamam. Jadi jangan disapu tangan dia dengan mindil, lagi tak dijilat jari. Jangan sapu lagi tangan dengan mindil. Kita kadang nak basuh tangan, dah ada mindil, ni mindil, sapu tangan, sapu siap-siap dah. Sebab nak bagi tangan kita tak berminyak, baru kita sapu. Tak, jilat dulu. Jilat dulu jari kita, barulah kita basuh tangan tadi. Nak jilat macam mana? Jari yang paling panjang dijilat dulu. Ni, jari ni dulu. Nombor 2 yang ni, nombor 3 yang ni. Nombor 4, nombor 5. Itu. Baik. Itu apa ni faedah bagi makan makanan yang gugur daripada
daripada pinggan kita. Kemudian yang seterusnya, makanan yang gugur jangan kau abaikan, pungutlah kembali di mulut letakkan, padanya faedah jangan diremehkan, telah disebut oleh Rasul junjungan, tidak kefakiran juga dijauhkan, anak dan cucumu dari kebodohan. Tak jadi fakir dan juga mengelakkan daripada anak dan cucu kita daripada jadi bodoh. Penyakit sopak dan kusta dinafikan, anak yang berwajah indah dikurniakan. Jadi ini faedah-faedahnya yang saya baca tadi daripada hadis, saya tulis balik dalam bentuk syair. InsyaAllah nanti keluar syarahnya, tuan-tuan boleh baca terus hadis dia sekali. Kunci ke-17, menginfakkan harta ke jalan kebaikan. Berita gembira buat yang pemurah, hartanya diganti yang maha pemurah. Ini pemurah yang pertama dengan pemurah yang kedua, ini dipanggil jinas dalam bahasa balaghah. Dan makna dia tak sama. Lafaznya sama, makna tak sama. Karena berita gembira buat yang pemurah, kita pemurah, tak sama dengan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Didoakan ke didoakan kepada yang kikir harta. Didoakan kepada yang kikir harta. Kikir apa dia? Kedekut. Dihapuskan serta dihilangkan ia. Ini orang yang kikir harta, orang yang kedekut, dia akan didoakan oleh malaikat pada setiap pagi agar dihilangkan harta dia. Jaga. Sebab tu jangan kita kedekut. Malaikat akan doa tiap-tiap pagi. Orang yang diberikan yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat setiap pagi digantikan harta tersebut. Yang kikir, yang kedekut, didoakan oleh malaikat agar dihilangkan harta tersebut. Bersedekah, wahai yang pemurah jangan kau bersedih, harta yang diinfak tak kurang berlebih. Sebab tu Nabi SAW satu hari ketika mana sedang dalam rumah, Nabi SAW tanya, ada tak lagi apa-apa yang ada orang bagi duit banyak kepada Nabi, dan Nabi telah sumbangkan, bagi semua kepada golongan masakin dan fuqara yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian bila dah selesai, maka Nabi tanya, ada lagi? Maka kata sebahagian di kalangan isteri Nabi, masih ada ya Rasulullah. Yang ada hanya 2 sahaja ya Rasulullah. Kita hanya ada 2 sahaja dinar ataupun dirham yang masih kekal. Maka kata Nabi SAW, jangan sebut macam tu. Bukan jangan sebut yang ada 2 tadi, ataupun yang kekal hanya 2 dirham saja. Tak. Yang kekal maksudnya yang masih berbaki, maksudnya, ataupun yang disebut dia yang dibagi itu yang kekal. Manakala yang ada itulah yang tidak kekal sebenarnya. Yang tidak kekal ada 2 lagi. Yang dah dibagi itu semua kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Saya terlupa dia punya hadis dia tu, maksud dia dan juga lafaz yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam comel. InsyaAllah nanti kita cari balik dan tulis. Tamam? Bersedekah tidak kurangkan hartamu, malah infakmu menambahkan hartamu. Ini yang dijanjikan Yang Maha Esa, Dia pasti takkan mungkiri janjinya. Infakmu jika tidak engkau canangkan, itu lebih hampir pada keikhlasan. Jadi infak kalau kita tak canang kepada orang, itu lebih hampir kepada ikhlas. Jika sedekahmu engkau sembunyikan, pasti di akhirat di bawah naungan. Kalau kamu sembunyikan infakmu ketika di dunia, maka kamu akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang disebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la illa dhilluh, salah satunya adalah kelompok yang mana bersedekah yang mereka tidak diketahui sedekahnya tadi diberikan, maksudnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Al-Imam Zaid ibn Hasan radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zaid, beliau terkenal dengan seorang yang sangat pemurah. Imam Zaid, Imam Zaid bin Hasan. Imam Zaid ke di Madinah, siapa dia? Imam yang agung. Imam apa?
Dia jawab macam tahu. Imam apa? Imam? Dah tahu, sahih. Betul. Imam Ali Zainal Abidin. Betul. Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidi Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu alaihi salam, waktu ketika beliau hidup, beliau rupanya selalu bagi sedekah setiap malam ataupun setiap minggu, akan dibawa sumbangan diletakkan di depan rumah anak-anak yatim dan perempuan yang tidak ada suami. Dia akan letakkan depan rumah. Jadi maksudnya setiap bulan setiap rumah dipenuhi dengan keperluan masing-masing. Dan siapa pun tak tahu. Satu Madinah tak tahu kata yang bagi itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin esok pagi dia mengajar macam biasa di Masjid Nabawi. Macam biasa mengajar. Waktu dia wafat baru orang tahu kata dia rupanya yang bagi sumbangan. Karena apa? Karena waktu dimandikan jenazah beliau, dilihat belakang badannya penuh dengan parut. Bawa barang-barang berat sorang-sorang dia untuk bagi sumbangan kepada setiap rumah yang memerlukan. Dan dia dah tahu dah rumah mana yang memerlukan. Dan setelah dia wafat baru orang tahu. Setelah wafat barulah orang ingat. Orang mula dia tak perasan kenapa badan dia jadi berparut banyak sangat. Orang tak tahu lagi. Tapi lepas tu terputus sumbangan kepada keluarga yang memerlukan tadi, barulah dia tahu rupanya yang bagi tadi adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu alaihi salam. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang ke-18. Jadi infakkan harta kita. Saudara kita memerlukan sekarang di Johor, di Johor, di Selangor, di panggil apa? Di Pahang dan seumpamanya. Maka kalau kita menyumbang walau sedikit, moga-moga akan menjadi sebab diluaskan rezeki kita dan kemudian dilapangkan kubur kita nanti, amin ya rabbal alamin. Kunci ke-18, membanyakkan sebutan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkan sebutan hauqalah, hai teman. Hauqalah maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang baca dengan haulaqah. Hauqalah, haulaqah pun ada juga baca. Haulaqah. Pasti mencurah rahmat dan kelebihan. Ia perbendaharaan dari Tuhan, anugerah dari Ia perbendaharaan dari Tuhan, anugerah darinya jangan abaikan. 100 kali hauqalah kau sebutkan, setiap hari janganlah ditinggalkan. Yang menyebutnya tak akan kefakiran, ini yang disabdakan Rasul junjungan. Baca 100 kali sehari. Dan hauqalah sedia kita maklum tadi kita baca dalam Qissatul Mi'raj, dalam Sirajul Wahaj, bahawa ianya akan menjadi apa dia? Pokok di dalam syurga nanti. Maka jangan ditinggalkan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 100 kali sehari. Kalau lebih banyak daripada itu, alhamdulillah. Diamalkan, semoga ini juga kunci kepada rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, awala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Nak tak aku tunjuk kepada kamu salah satu daripada perbendaharaan syurga? Qala bala, qala qul la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi sebut dalam riwayat yang lain, ala uallimuka kalimatin, ala uallimuka kalimatan min kanzin tahtal arshi la haula wala quwata illa billah. Nak tak aku ajarkan kepada kamu, kata Rasul kepada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari kalau tak salah ini. Maka kata Nabi SAW, banyakkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nak tak kamu tahu kalimah yang diambil daripada bawah arasy. Maksud ni kalimah yang agung. Di bawah perbendaharaan arasy. Maksud dalam perbendaharaan arasy, di bawah arasy ada perbendaharaan tempat simpanan, maka diambil keluar apa dia? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amalkan yang tu selalu, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita rezeki yang barakah. Lepas tu disebut dalam hadis, man qala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah fi kulli yawmin. Siapa baca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali setiap hari, lam yusibhu faqrun abada. Dia tak akan kena fakir selama-lamanya. Tamam.
Hadis yang cerita yang seterusnya, kunci yang ke-19 yang kedua terakhir, sentiasa melazimi wudu dalam apa jua keadaan sekalipun. Ni kata dalam kitab Nurain, An-Nurain fi Islahid Darain min asbabil ghina, apa dia, al-wudu li kulli hadas, antara sebab kepada kekayaan berwudu pada setiap kali hadas. Berhadas saja ambil wudu. Maksudnya hidup dalam sentiasa berwudu, bersuci sentiasa. Tamam? Juga dimaksudkan dengan berwudu membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Boleh juga dengan makna wudu dengan makna lughawi. Lazimilah wudu, jangan kau tinggalkan ia sebab kau beroleh kekayaan. Di dalam An-Nurain ia disebutkan, An-Nurain maksudnya An-Nurain fi Islahid Darain, karangan Al-Imam Al-Hubayshi radhiyallahu anhu. Karangan Al-Hubayshi Imam Panutan, saya sebut sini. Karangan Al-Hubayshi Imam Panutan. Wudu yang dimaksudkan Rasul junjungan basuhan sebelum dan selepas makan. Jadi wudu ada dua sini. Sama ada wudu dengan maksud wudu mengangkat hadas, itu satu. Ini juga akan menafikan fakir dan juga menjaga seseorang pada hari tersebut, karena al-wudu silahul mu'min. Wudu silahul mu'min. Anak saya pernah sekali teriak, ada saudara saya balik daripada hutan, terus masuk pergi jumpa dia, budak kecil. Dia pun balik hutan pergi main dengan budak kecil, teriak ni sampai cakap belakang saya ni, Muhammad Abu Nur, kalau tak silap saya waktu tu, kecil. Dia cakap belakang saya ni sampai punya, dia nampak apa tak tahu lah. Maghrib pula waktu itu. Jadi saya pun baca lah. Lagi baca, saya baca Hizib Bahar, lagi kuat, tarik lagi, marah. Jadi saya bawa dia pergi kat dapur. Saya buat apa? Saya ambil wudu dekat dia. Ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, niat wudu, angkat, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, renyih terus. Hilang datang, tahu pergi ke mana. Ambil wudu. Wudu adalah silahul mukmin. Cuba amalkan, yakin. Dan ini adalah kalam Nabi SAW. Dan disebut juga wudu yang dimaksudkan Rasul junjungan basuhan sebelum dan selepas makan. Sebelum makan basuh tangan, selepas makan basuh tangan. Ini juga adalah sebab kepada mendapatkan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci ke-20, melazimi doa-doa yang khusus. Ni doa-doa khusus ni banyak. Sebab tu saya tak tulis di sini, sebab doanya banyak, macam-macam doa. Kita bacalah. Amalkanlah doa yang maksur, hai teman, doa yang diamal ulama panutan, yang melazimi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, takkan goyah. Siapa yang membaca la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, dibaca, insya-Allah dia akan diberikan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada doa lagi, doa qada'ud dain, doa qada' hajat, qada' apa ni? Qada' hutang kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa itu makruf, semua kita tahu doa tersebut. Kemudian doa baca musabba'an hari Jumaat baca. Ni ramai dah banyak masjid yang tak buat dah benda ni. Sebab apa? Sebab takut makmum marah. Semua nak balik awal nak makan. Orang Melayu kan jenis makan selepas Jumaat. Jadi nak marah kalau kata Tok Imam baca banyak sangat. Baca kalau boleh lah. Kalau boleh Tok Imam itu pulang, siapa nak duduk baca. Baca selepas solat Jumaat, sebelum kita mengubah kaki kita, sebelum ubah kaki baca apa, dan juga sebelum, dalam riwayat sebut sebelum bercakap. Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in karangan Al-Imam Al-Malibari, kata beliau, baca Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Karena disebut siapa yang membaca surah-surah ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya min al-ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih. Diampun dosanya yang terdahulu dan akan datang, dan diberikan kepadanya pahala
sebanyak mana orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dia sah pahala. Faham? Baik, kalau tak boleh baca secara berjemaah, tu imam tak baca contohnya, ataupun masjid tak baca benda tersebut, maka kita baca dulu sebelum kita ubah kedudukan kita. Nah, sebelum ubah kaki kita tu, baca dulu ni Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Nah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan baca Fatihah saja. Fatihah, 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 Fatihah. Al-Ikhlas, Akhil Ikhlas, Al-Ikhlas. Muawwidzatain, Muawwidzatain, Muawwidzatain. Jadi baca tu, tu insya-Allah lajulah. Tu insya-Allah masjid tu imam tu akan kena pecat tu lepas tu kalau tu imam tu baca yang tu. Baca yang tu nah. Kemudian jangan tinggal amalkan doa baginda yang diajarkan pada sahabat mulia. Abu Umamah resah dengan hutangnya, diajar baginda doa yang mulia. Doa tadi yang kita baca. Doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Baca doa tu. Itu Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu resah dengan hutang dia. Maka diajarkan Nabi doa ini, hutangnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian amalkan wahai akhi al-musabba'at, dibacanya setelah tunai Jumaat. Jadi jangan lupa baca musabba'at. Apa dia musabba'at? Yang kita sebutkan tadi. Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali, 7 kali. Tamam. Jadi musabba'at ni bukan musabba'at al-asharah macam yang disebut yang kita amalkan. Kalau di Zawiyah kami amalkan musabba'at asyarah selepas subuh dengan selepas asar. Musabba'at asyarah itu pun disebut dengan juga musabba'at al-khadiriyah. Itu amalan yang lain. Doa Sayyid, dan itu pun amalannya masya-Allah tabarakallah. Mana yang ajib. Doa Sayyiduna Adam kau amalkan, pasti kau dapatkan apa kau inginkan. Juga amalkan doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Doa Nabi Allah Adam alaihi salam, iaitu doa apa? Bila Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi, maka Sayyidina Adam diberikan oleh Allah dengan ilham dengan doa ni. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lam hajati fa'atini su'li wa ta'lam ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta li wa ardini bima qasamta fa'auha Allah Ta'ala ilahi ya Adam qad qabiltu laka taubatak. Nabi kata, aku terima taubatmu wahai Nabi Allah Adam. Dengan doa ni insya-Allah kita akan tulis ketika nanti ada siap syarahannya nanti insya-Allah. Nak tulis ni tak panjang. Kita sebut amalkan doa Nabi Allah Adam AS. Doa ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dalam Kitabud Du'a. Dalam Kitabud Ad-Du'a. Kemudian lazimi juga dengan zikir yang mengelakkan daripada fakir, iaitu baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang kita sebutkan tadi. Karena Nabi SAW sebut, man qala fi kulli yawmin mi'ata marrah, siapa yang menyebut 100 kali sehari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu amanan minal faqri, maka dia akan selamat daripada kefakiran, wa unsan fi wahsyatil qabri, maka dia nanti akan tenang daripada kekacauan di dalam kubur. Orang yang melazimi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Penutup, tamat sudah nazam ini hai saudara, bacalah ia pasti tidak kecewa. Walau kecil jangan pandang sebelah mata, padanya faedah besar buat semua. Jika kau amalkan isi kandungannya, pasti menjadi kaya jiwa dan harta. Kaya harta, namun jika miskin jiwa, tidak berguna, sia-sia sahaja. Tuntutlah kekayaan jiwa dan raga, dengannya pasti engkau akan bahagia. Pujian buat Tuhan yang Maha Esa, juga selawat buat Rasul tercinta. Dan inilah khulasah kepada kitab ni sebenarnya. Kunci kepada kaya sebenarnya adalah kaya jiwa, bukan kaya harta semata-mata. Kalau kita baca kitab ni untuk cari kaya harta semata-mata tapi jiwa kosong, maka itu adalah kerugian yang besar. Tapi kesemua ni ibadah. Kalau kita lakukan perkara ni, insya-Allah kita akan menjadi orang yang kaya jiwanya,
Hakikatnya kunci rezeki masih banyak lagi. Cuma saya tak masukkan dalam kitab ni. InsyaAllah cetakan yang akan datang saya cuba untuk masukkan lebih banyak lagi kuncinya dan lebih panjang lagi lah nak baca kitab tu. Tak khatam lah malam ni kalau kata lebih panjang lagi. Alhamdulillah lah. Pendek aja ini. Nanti insyaAllah mungkin tahun-tahun yang akan datang kita akan baca lagi tambahan bagi kitab ni, bagi cetakan yang kedua nanti insyaAllah.